tidak diragukan lagi. Rasulullah SAW tidak mewajibkan umat untuk memilih salah satu mazhab yang tertentu. Nabi hanya mewajibkan untuk mengikutinya kerana kebenaran itu hanya terbatas pada ajaran yang dibawa olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah tajuk taklid dan ittiba' ni, satu forak dia buka, satu cabang kecil. Apakah seorang Muslim wajib mengikuti salah satu mazhab? Apakah kita ni mesti, nama kata mazhab, kita mesti, macam kita ni lah, mesti kita daftarkan diri kita di bawah satu mazhab. Awak mazhab apa? Saya Ahlus Sunnah. Oh, tak boleh. Kena pastikan, kena ta'yin dia kata. Kena pastikan mazhab mana. Tak, saya mazhab Ahlus Sunnah. Semua ulama saya ikut. Oh, jangan. Hang kalau buat lagu tu esok akhirat hang nak pergi yang mana? Akhirat hang nak pergi duduk mana? Ta'yin, tentukan. Macam tu kah yang kata mazhab tu? Tengok. Tidak diragukan lagi. Rasulullah SAW tidak mewajibkan umat untuk memilih salah satu mazhab yang tertentu. Nabi hanya mewajibkan untuk mengikutinya kerana kebenaran itu hanya terbatas pada ajaran yang dibawa olehnya. Nabi suruh, kita ikut dia. Jadi mana-mana ulama yang kita tengok peratus tinggi dia bawa atas sunnah Nabi, kita di situ. Dan alhamdulillah, kebenaran ini Allah letak di atas banyak-banyak mulut manusia. Kadang-kadang ada di atas lidah Imam Malik, kadang-kadang ada di atas lidah Abu Hanifah, kadang-kadang ada di atas lidah Imam Syafi'i, kadang-kadang ada di atas lidah Imam Ahmad dan anak-anak murid pengikut mereka. Di mana ada kebenaran, di situlah kita ikut. Maka pada diri kita ada kala Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana kebenaran itu kita ikut. Bukanlah kita, orang kata, taksub dengan orang yang bawa kebenaran. Ulama-ulama semua bawa kebenaran, kita sayang. Tapi kebenaran mereka itu lebih kita utamakan. Supaya kita tak terjatuh satu orang, kita tak perangkat satu orang. Kita di mana ada kebenaran, di situ kita masuk. Itulah pesan Nabi kepada umat dia. Jika seorang penulis berfikir secara fair, Melayu panggil apa? Adil lah. Fair and square, nah. Cantik. Maka dia akan mengetahui bahawa tindak bertaklid kepada mazhab imam tertentu tanpa mengindahkan dalil adalah tindakan yang sangat bodoh dan petaka yang sangat besar. Kalau dia tak kata ke kita lah, dia kata kalau penulis ni lah, mu'alif ni, penulis ni, ulama-ulama ni tahu benda ni, dia akan tahu. Tindakan yang paling bodoh bila kita suruh taklid dengan satu mazhab. Dan itulah petaka yang buat umat jadi pincang. Ya, ikhwan, kita dah baca dah kan, kenapa Imam Syafi'i kata jangan ikut aku pada bab yang salah. Khilaf, kita duk baca khilaf. Kan ulama ni khilaf. Antum dalam surah Hud ayat 118, 119. Ayat ini ikhwan, seingat saya, apa yang saya baca, para imam hadis, mereka menangis bila baca ayat ni. Kalau mereka melihat di antara satu imam mengeluarkan pandangan tak sama dengan satu imam, mereka menangis. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbik. Allah kata, sentiasakah mereka akan berbalah? Sentiasakah, sepanjang masakah mereka akan tak sama pandangan? Melainkan, kata Allah, yang mendapat rahmat daripada Tuhan mereka orang yang tidak berbalah. Ini 118 surah Hud, menjadi dalil kepada para imam mereka tidak suka berkhilaf. As-Subki yang berada di dalam mazhab Imam Syafi'i terhadap hadis yang bertentangan dengan ayat ini, ikhtilafu ummati rahmah, dia kata la asla lahu. Hadis ni bercanggah dengan nas ayat ni. Khilaf adalah rahmat. Sedangkan para ulama menangis bila baca ayat ni, mereka takut dengan khilaf. Kerana illa man rahima rabbuk, yang mendapat rahmat daripada Tuhan kamu adalah yang tidak khilaf dengan Quran dan dengan sunnah. Kerana itu nak mencari benda itu. Para sahabat, kalau orang tanya pada mereka, mereka akan kata apa? Hampir tanya pada kawan tu. Kawan tu pula hampir tanya pada si fulan. Akhirnya soalan tu timbal balik kat dia.
Maka mereka hanya mau satu orang sahaja jawab satu soalan dan mereka akan pakai jawapan itu. Tak mau khilaf. Kita ni pula, kita duk kempen pada orang, khilaf ni satu benda yang baik. Baguslah ulama khilaf, kan kita ada pandangan yang banyak. Satu ulama kata kunut tak ada, satu kata ada, kan bagus. Kita pergi tempat tak ada, kita tak usah baca lah. Kita pergi tempat ada, kita baca lah. Kita masukkan nang rimau, kita jadi rimau. Kita masukkan nang apa ni, kita jadi macam ni. Habis kita ni betul-betul rimau ke boya? Kita ni betul-betul apa dia ni? Duk pergi tukang kala jadi sesumpah ke kita ni? Tak. Tak. Kerana itu akhir daripada hidup dia apa? Tinggalkan kami. Tinggalkan kami. Tinggalkan kami. Apa dia? Kata mereka, yang telah kami fatwa, telah ditulis, ada pengikut. Ini benda yang kami tak mampu padam di hadapan Tuhan. Bila orang ikut kami, orang percaya kami satu-satu orang di atas kebenaran. Lalu kerana sangkaan dia tu, dia tolak orang lain yang bawa kebenaran. Ini satu petaka kami di hadapan Allah. Sebelum mereka mati, mereka bagi selesai benda ni semua. Yang jadi rapalah siapa? Kita yang tak pergi baca benda tu. Pasal apa? Sistem belajar kita ni, belajar secara taklid. Bukan membabi buta dah. Menyondoi buta. Sondoi tak tentu lah. Sampai nak suruh kita tukar kitab pun tak mau. Kita kata bacalah Riyadhus Salihin, bacalah Riyadhus Salihin. Oh tak mau tinggi sangat. Habis nak baca kitab apa? Dan kita bacalah apa yang ada kitab-kitab tua, kitab-kitab Jawi, kitab-kitab kuning. Kita kata oh, tak usahlah tukarlah kitab lain pula. Kitab biru ke, kitab apa ke, tukarlah pula. Tak boleh. Tengok, menyondai buta. Sampai dalam kitab tu tak buat dalil pun dia tak rasa salah. Dia sampai ke orang tak ada hadis pun dia tak rasa salah. Tapi bila mai musim maulud, dia bagi tahu kita kena sayang Nabi, kita kena ikut Nabi. Yang dia buat tak ikut Nabi, tak apa. Ini satu ghaflah ikhwan. Bahkan sikap macam ni hanya berdasarkan kepada hawa nafsu dan fanatik belaka. Sikap seperti ini sebagaimana telah kita ketahui dari ucapan-ucapan mereka, barang siapa yang mengikuti dalil, maka dia telah mengikuti imamnya dan seluruh imam lainnya. Ini bererti dia mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita ikut berdasarkan sumber yang ada, kita ikut jalan yang betul. Bahkan dia disebut keluar daripada mazhab imam jika dia bersikap fanatik dan taklid tanpa mengindahkan dalil-dalil. Kerana imamnya jika mendengar hadis yang terbebas dari kontradiksi, dia langsung meninggalkan pendapatnya dan mengikuti hadis. Orang yang bersikap taklid seperti ini bererti telah diperbudak oleh hawa nafsu serta derhaka kepada Allah dan Rasul. Dia tengok ada hadis yang agak tak sesuai dengan mazhab dia, dia tinggal hadis, dia follow mazhab dia. Ini orang yang membawa petaka dalam agama. Ikhwan, ini bukan perangai kita ikhwan. Kita duk baca ni semua bukan sikap kita orang biasa. Yang ni sikap zaman lah, sikap ustaz-ustaz yang bawa petaka dalam agama. Ustaz